Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersama lagi saya dan kawan-kawan Abang Irwan, Abang Yus. InsyaAllah hari ini bersama dalam Aki Show pada waktu yang berbeza pada pukul 9 malam pula kali ini. Alhamdulillah kita dah episod yang ke-15. Syukur kehadrat Allah Ta'ala kerana beri kesihatan untuk kita semua bersama-sama dalam sesi live hari ini. Hari ini sedikit berbeza hari ini di mana saya berlatar belakangkan akuarium, bukan di Aquaria tapi di rumah je. Alhamdulillah. Sebab hari ini kita ada tampilkan kelainan dari segi kita punya tempat kita live dan waktu kita live pun ada sedikit perbezaan. Jadi kita kena tampilkan kelainan dari episod ke episod yang seterusnya. Ada penambahan, ada penambahbaikan dan yang paling utama konten dia akan lagi menarik insya-Allah. So hari ini apa yang nak saya bincangkan, saya nak kupaskan berkenaan dengan episod kejayaan. So kejayaan actually kita boleh maksudkan dalam pelbagai sudut, pelbagai apa orang cakap, setiap orang dia punya definisi kejayaan tu adalah berbeza kan. So hari ni saya tak nak cakap seorang lah, saya tak nak berbual seorang-seorang. Pasal saya nak membawa kepada anda semua beberapa orang guest, beberapa orang tetamu untuk bersama-sama dalam live hari ini insya-Allah. So saya tak nak buang masa lagi lah sebenarnya. Siapa lagi kan kalau dalam live Aki Show ni, siapa lagi kalau bukan saya nak invite saya punya kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya yang dari dulu lagi, dari season pertama lagi saya di Aki Show bersama-sama dengan Abang Irwan dan Abang Yus. Jadi producer minta tampilkan kedua-dua tetamu saya hari ni. InsyaAllah. Assalamualaikum Abang Irwan dan Abang Yus. Hari ni apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Alhamdulillah. Hampir-hampir lupa untuk unmute tadi. Saya risau perkara yang berlaku minggu lepas tu bakal berulang bang. Dia mulut tu macam cakap something tiba-tiba tak keluar kan. Itu ada masalah sindrom mute yang kita hampir-hampir tidak berjaya. Hampir-hampir bang. So hari ni sebenarnya topik saya berkisar tentang kejayaan bang. Jadi bila sebut kejayaan, pasti setiap orang ada beza lah definisi dia, berbeza dia punya pendapat dan pandangan lah. Okey, dari sudut pandangan saya kan, saya kalau tanya pendapat saya, bila saya sebut kejayaan adalah saya lebih cenderung untuk menggembirakan orang yang disayangi. Gembira dari sudut apa? Dari sudut saya banyak nak membantu ramai orang di sekeliling saya ni, terutamanya orang yang rapat dengan saya, terutamanya keluarga, ibu bapa, keluarga yang paling hampir ni contohnya. Okay, so dari segi saya nak tanya pendapat Abang Yus dululah. Abang Yus mungkin lebih menimba pengalaman yang lebih luas dari segi pengalaman Abang Yus di sektor korporat, dan baru-baru ni Abang Yus terjun ke dalam bidang perniagaan. Jadi kalau ditanyakan kepada Abang Yus, apa sebenarnya definisi kejayaan yang Abang Yus terapkan sehingga hari ini? Kalau mungkin dulu berbeza ya bang, dan sekarang mungkin berbeza. Sebab direction abang dah berubah kan, daripada seorang in corporate dan sekarang in business world pula. Boleh tak Abang Yus ceritakan dan kongsi dengan penonton-penonton di Aki Show hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Soalan tu agak mencabar sebenarnya. Okey, sebenarnya pada saya lah, apa kejayaan itu kita diukur atas dasar objektif yang kita set untuk diri sendiri lah. Okey, apa kejayaan itu boleh jadi kejayaan kecil yang menghala ke arah mendapat kejayaan yang lebih besar, ataupun kalau memang ada big hairy audacious goal, memang goal atau martabat yang sangat-sangat besar yang nak di-achieve-kan. So kalau bila kita dah achieve tu, then kita boleh interpret that as satu kejayaan lah. Jadi pada saya, kita tak boleh nak
bandingkan juga kayu pengukur tu atas diri kita sendiri, sebab kita yang tentukan apa yang kita nak capai. Macam bila in the corporate world dulu, kejayaan bergantung kepada objektif setiap tahun, performance objektif kita, sama ada kita achieve atau tidak target yang telah ditetapkan oleh management. Selalunya itulah yang define whether you're successful or not, kan. Tapi sektor yang berlainan lainlah pula dia punya interpretation. So sekarang ni bila you dah kerja sendiri, you kena set you punya goal, you punya target sendiri. Jadi setakat mana you nak consider that as a success, itu terpulang pada kayu pengukur diri sendirilah. Tapi apa-apa pun yang penting pada saya lah, kejayaan itu juga harus berlandaskan lunas Islam, because itu kita punya kompas. Set objektif macam mana pun, kompas kita adalah Islam, agama kita, agama kita. So kena berdasarkan itulah. Baik bang, terima kasih bang atas perkongsian. So kalau ditanya kepada Abang Irwan, so definisi yang Abang Yus bawakan lebih kepada bagaimana kita menyusun kejayaan-kejayaan kecil ini. Kita set dulu kita punya target daripada kecil-kecil kejayaan dan kemudian membawa kepada kejayaan lebih besar. Jadi different interpretation dia panggil bila kita dalam in corporate world, bila kita dalam dunia perniagaan, so it will be different result ataupun cara dan yang berbeza. Jadi kalau ditanya kepada Abang Irwan, mungkin Abang Irwan ada pengalaman tertentu, ada kisah-kisah tertentu tentang story ataupun kejayaan seorang insan yang bernama Abang Irwan Muhibin ni sendiri. Jadi macam mana Abang Irwan boleh komen dalam kejayaan ni sendiri? Masya Allah, apa ni mungkin satu benda yang saya boleh ambil inspirasi daripada jawapan Abang Yus tadi tu adalah apa-apa pun kita punya definisi kejayaan tu mesti ada terkait dengan kompas iman tu lah, kompas Islam. Because ujungnya kalau secara hakikinya kita akan tahu sama ada kita betul-betul berjaya atau tidak selepas kita meninggal. Bahasa kasarnya lah. Sebelum itu kita tidak akan tahu. Tapi ada tanda-tanda dia. Orang berjaya kalau ikut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ikut kalam Allah Subhanahu wa taala, dia ada deskripsi dia. Orang berjaya ni macam mana? Apa yang dia perlu buat, tindak tanduk dia macam mana, adab dia macam mana, akhlak dia macam mana, kan. So kalau dengan kayu ukur yang telah diberitahu oleh Allah, Tuhan kita yang menjadikan kita, kita boleh tengoklah sama ada kita bergerak ke arah yang betul atau tidak. Tapi dan dalam masa yang sama kejayaan ni terkadang dia punya definisi tu, kan. Betul, kita setuju semua pertamanya kita kena definisikan kejayaan tu untuk diri kita dulu berlandaskan sunnatullah lah, maksudnya kejayaan yang kita boleh ukur. Pasal kita dalam dunia asbab, kita ada benda yang boleh dikira, ada benda yang boleh diukur, kita boleh guna semua itu dan kita digalakkan untuk guna semua itu pun. Dan dia punya definisi tadi tu terkadang akan diuji. So kadang-kadang kita awal dalam perjalanan tu kita dah definisikan macam ni. Tapi dalam tengah perjalanan kita diuji. Allah kan ada ayat dalam Al-Quran tu, Allah akan uji kita dengan lapar, dengan kemiskinan, dengan kesusahan. Terkadang definisi itu akan terjejas. So kalau kita tak ada keyakinan dalam apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kita tentang apa itu kejayaan, tentang macam mana ciri-ciri orang berjaya,
Nanti definasi kejayaan tu akan terjejas. So bila definasi terjejas, kita punya tindak tanduk akan terjejas. Bila tindak tanduk terjejas, outcome dia akan terjejas. Betul. Jadi So kena macam mana kita nak pastikan kita punya definisi kejayaan tu selalu berada dalam ruang lingkup yang selamat, ruang lingkup yang betul. Salah satunya kita kelilingi diri kita dengan orang-orang yang faham. Faham yang definisi itu akan teruji dan masing-masing pandai untuk menasihati antara satu sama lain. Itu salah satunya. Betul. Saya cukup setuju dengan poin abang yang terakhir tu, di mana kita perlu ada sokongan orang sekeliling kita. Yang ini kita simpulkan dengan orang yang ada di sekeliling kita, iaitu circle kita, iaitu orang-orang yang soleh, orang yang beriman. Di mana bila kita melakukan kesilapan, kita melakukan satu tindak tanduk yang tak betul, yang sekaligus menjejaskan kejayaan kita, akan ada yang tegur. Akan ada yang menegur setiap kesilapan kita, insya-Allah. So begitulah hikmah yang ditunjukkan oleh Allah dalam setiap ujian yang diberi. Untuk kita menempa kejayaan itu, mesti ada sesuatu ujian yang memerlukan kita bersabar, insya-Allah. Jadi terima kasih saya ucap kepada Abang Irwan, kepada Abang Yus kerana bersama saya hari ini dalam segmen dalam segmen saya hari ini. InsyaAllah banyak sekali input yang baik sekali Abang Yus dan Abang Irwan kongsi hari ini. Terima kasih. So insyaAllah sebelum saya menghulurkan ataupun saya terus ke segmen yang seterusnya bersama Abang Yus, so saya boleh simpulkan di sini, dalam setiap apa yang kita impikan, dalam setiap apa yang kita impikan untuk berjaya, itu pasti ada ujian yang memerlukan kita bersabar. Dan Abang Irwan tadi ada sebut berkenaan dengan orang yang di sekeliling kita, perlu orang yang kita pilih, orang yang betul, supaya kita dapat teguran yang baik, supaya kita dapat bersama mendampingi orang-orang yang soleh, orang yang sentiasa mengingatkan kita kepada jalan yang betul, landasan yang betul. InsyaAllah kita doakan moga-moga kita semua dalam golongan itu, dalam golongan orang yang menjaga segala apa yang kita lakukan setiap hari, tindak tanduk kita yang akan menentukan siapa kita. So saya boleh simpulkan, saya ada terbaca satu kisah daripada founder kepada Alibaba iaitu tak silap saya lah, Alibaba punya founder, dia ada katakan ada 4 rahsia kejayaan. Saya boleh simpulkan 4 rahsia kejayaan yang dia ikuti sampai sekarang, iaitu yang pertama, dia perlu bijak buat keputusan. Okay, so sebagai seorang usahawan yang berjaya macam beliau, dia perlu bijak buat keputusan. Yang kedua, dia memberi komitmen yang sangat tinggi kepada tindak tanduk dia. So kalau dah buat keputusan, dia perlu beri komitmen yang lebih kepada keputusan yang dibuat itu. Yang ketiga, perlu fokus. Setiap apa yang kita lakukan, setiap apa tindak tanduk yang kita buat, setiap apa perjalanan yang kita pilih, kita perlu fokus. Dan yang terakhir sekali, yang keempat, perlu ada tindakan. Jadi kelemahan kita sebagai manusia ni, kita pandai merancang, kita pandai menyusun, tapi kita tak pandai nak bertindak. Bukan tak pandai, tapi kita tak konsisten nak bertindak. Jadi insyaAllah bukan senang sebenarnya kita nak ikut panduan-panduan. Banyak sekali tips-tips yang dikongsi oleh orang-orang yang berjaya tu, tapi yang paling susah sekali adalah kita lah nak bertindak ni. Macam mana kita nak ikut satu persatu apa yang telah disarankan oleh mereka. So insyaAllah, terima kasih Abang Irwan, terima kasih Abang Yus atas perkongsian. So sampai di situ saja saya punya segmen hari ini, Gaya Hidup Jaya. InsyaAllah jangan ke mana-mana, Aki Show kejap lagi akan bersama Abang Yus dalam segmen beliau, iaitu Gaya Hidup Sihat. Apa yang akan dikongsikan oleh Abang Yus berkenaan dengan visceral fat, tak silap saya. So insyaAllah anda perlu stay dalam live kali ini dan Abang Yus akan cerita. So terima kasih kepada yang share dan komen, banyak sekali yang komen, Alhamdulillah banyak sekali tontonan, terima kasih diucapkan. So stay tune bersama Abang Yus kejap lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.